Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Minta maaf lah, tadi cikgu asyik tengok pameran dekat belakang ni, pameran sejarah. Cuba kamu teka cikgu berada di mana? Betul, cikgu berada di muzium. Muzium ialah tempat di mana bahan-bahan atau sumber-sumber sejarah dipamerkan. Di negara kita ni terdapat banyak sangat muzium. Antaranya muzium yang terkenal di Kuala Lumpur, namanya apa? Di Kuala Lumpur, namanya apa? Betul, Muzium Negara. Pandai, pernah pergi kan Muzium Negara? Siapa yang tak pernah pergi Muzium Negara, angkat tangan. Ada ke yang tak pernah pergi Muzium Negara? Tak apa, insyaAllah bila PKP ni berakhir, kamu ajaklah ibu bapa kamu pergi ke Muzium Negara. Selain Muzium Negara, terdapat juga Muzium Negeri. Muzium Negeri ni terdapat di negeri-negeri lah. Negeri Pahang ada muzium, di negeri Kedah ada muzium, di negeri Selangor ada muziumnya tersendiri. Selalunya muzium-muzium negeri ni terletak di ibu-ibu negeri lah. Okey, contohnya di Kedah di Alustar, di Selangor di mana muzium negerinya? Terletak di Shah Alam. Okey, kalau kamu nak tahu tentang bidang ketenteraan, nak pergi muzium apa? Muzium Tentera. Nak belajar tentang sejarah ketenteraan lah, kamu boleh pergi Muzium Tentera. Di mana? Di Port Dickson. Kamu nak tahu tentang raja-raja? Di mana? Dah tentu ke Muzium Diraja. Muzium Diraja ni banyak sebenarnya. Salah satunya di Istana Negara Kuala Lumpur sana tu kan. Bukan yang baru tu, yang lama tu. Istana Negara yang lama tu telah dijadikan sebagai Muzium Diraja. Jadi kalau kamu nak tahu tentang sejarah yang di Pertuan Agong, nak merasa masuk ke dalam istana, bolehlah pergi ke Muzium Diraja. Tapi kan, cikgu masa jalan-jalan tadi kan, cikgu terfikir bagaimana mereka ni mendapat sumber-sumber sejarah dekat belakang ni. Kamu tahu tak? Mesti ada cara kan? Mesti ada kaedah kan? Jadi pada hari ini, cikgu dan kita akan sama-sama memahami juga meneliti bagaimanakah ahli sejarah mendapat maklumat serta sumber-sumber sejarah yang berada di belakang cikgu ni. Kamu nak tahu tak? Mari kita mulakan. Baiklah, cikgu harap kamu dah bersedia dengan buku teks dan juga buku tulis. Hari ini kita akan belajar tentang kaedah penyelidikan sejarah. Tahu tak apakah kaedah penyelidikan sejarah? Ahli sejarah ni, dia nak dapatkan maklumat, dia nak dapatkan sumber-sumber sejarah, mereka menggunakan kaedah penyelidikan sejarah ini. Dia nak membuktikan sesuatu peristiwa tu, dia nak menyelidik peristiwa itu berlaku, mereka menggunakan 3 kaedah penyelidikan sejarah. 3 kaedah penyelidikan sejarah. Yang pertama, kaedah arkeologi. Yang kedua, kaedah desain. Yang ketiga, kaedah bertulis. Kita lihat dulu kaedah arkeologi. Apakah kaedah arkeologi? Ahli sejarah menggunakan kaedah arkeologi ini untuk mendapatkan maklumat tentang tinggalan sejarah. Pada minggu lepas, cikgu dah cerita tentang sumber sejarah pertama. Contohnya, fosil dan juga artifak. Ahli sejarah mereka menggunakan kaedah arkeologi ini untuk mendapatkan sumber sejarah seperti fosil dan artifak ni lah. Contohnya apa? Kulit siput. Kulit siput, cikgu kata kulit siput bersepah kat tepi laut sana. Jangan salah faham, bukan kulit siput yang ada kat tepi laut sekarang ni. Ada juga ahli sejarah yang menjumpai kulit siput yang berada di tengah-tengah daratan. Maksud di tengah daratan ni, contohnya tiba-tiba ada kulit siput kat tengah padang SKTF. Nak kata apa? Alah cikgu, mestilah entah ada budak makan ada korang makan siput. Contoh cikgu kata, terjumpa kulit siput di tengah padang SKTF ni. Banyak pula tu, seluruh padang ni ada kulit.
Jadi ahli sejarah akan melakukan proses cari gali, dipanggil ekskavasi. Proses cari gali, mereka akan gali sedalam yang boleh untuk melihat apa lagi yang ada selain daripada kulit siput. Mungkin ada tulang-tulang ikan yang lebih banyak. Dari situ mereka akan mengkaji, akan menyelidik adakah pada SKTF ni dahulu, pada zaman-zaman dahulu, beribu-ribu tahun dulu, merupakan sungai atau laut. Sekarang dah kering jadi padam, jadi bentuk macam ni. Itu contoh ya, contoh cikgu bagi. Jadi maksudnya bukanlah kulit siput yang ada dekat laut sekarang ni. Okey, mungkin ada tempat-tempat yang terjumpa kulit siput di tengah daratan. Ahli sejarah akan mengkaji. Mungkin di kawasan itu pernah wujudnya sungai. Mungkin di kawasan itu pernah wujudnya lautan. Okey. Selain kulit siput, barangan logam dan juga tembika-tembika boleh juga didapati di dalam tanah dan juga di dasar laut. Jadi selain daripada kaedah arkeologi dijalankan di daratan, kaedah arkeologi juga dijalankan di dasar laut. Kamu boleh tengok muka surat 8. Okey, di situ diberikan contoh cari gali di tapak arkeologi Sungai Batu. Okey, di Kedah ada satu tapak arkeologi. Kalau kamu pergi ke negeri Melaka, lagi banyak kamu jumpa tapak-tapak arkeologi. Di tengah bandar Melaka tu pun ada tapak arkeologi. Okey, rangka Perak Min di Lenggong Perak, Perak Min nama dia. Okey, dijumpai di Perak menggunakan kaedah arkeologi. Okey, bagaimana kaedah arkeologi ini dilakukan? Ahli sejarah dan juga penyelidik-penyelidik sejarah, mereka akan bersihkan kawasan tersebut. Okey, bersihkan kawasan tersebut dan mereka akan mengorek dengan berhati-hati, mengetuk pun dengan berhati-hati. Kalau nak dah terjumpa bahan sejarah tu, mereka akan berus tulang-tulang tu ke siput, kulit-kulit siput tu. Mereka tak ketuk sebab perkara ini dilakukan dengan berhati-hati agar tidak merosakkan bahan sejarah tersebut. Kaedah yang kedua iaitu kaedah lisan. Kamu tahu tak kaedah lisan? Cikgu sedang bercakap ini dipanggil lisan lah. Okey, kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Temu bual maksudnya kamu nak tahu tentang sejarah sesuatu, kamu pergi berjumpa dengan orang yang pernah hidup di dalam sejarah tersebut. Kalau dia masih hidup, kamu boleh temu bual dia, kamu boleh bertanya dengan dia. Adalah langkah-langkahnya. Sebelum kamu berjumpa dengan orang tersebut, kamu kena sediakanlah soalan. Jangan pergi jumpa kamu tak bersedia dengan soalan. Jadi sediakan soalan mengikut tajuk yang kamu nak tanya. Kalau kamu nak kaji tentang sejarah kemerdekaan dan orang yang kamu nak jumpa ni ialah orang yang pernah hidup pada zaman sejarah kemerdekaan, kamu sediakan soalan-soalan berkaitan dengan sejarah kemerdekaan. Langkah yang kedua, temu bual dan rakam perbualan kamu. Jangan tak rakam pula. Selain kamu tulis, kamu rakam supaya dijadikan bukti kamu tu lebih kukuh. Yang ketiga, salin rakaman dan juga simpan data perbualan kamu. Seterusnya, hasilkan penulisan. Dapatan yang kamu dapat tu, kamu tulis. Begitulah ahli sejarah melakukan penyelidikan. Bukan sembrono fikir, boleh sesuka hati. Tak boleh. Sejarah mesti dikaji. Okey? Kalau tidak dikaji, boleh jadi ia menjadi apa? Minggu depan cikgu dah beritahu. Betul, mitos atau dipanggil rekaan. Kaedah yang terakhir iaitu kaedah bertulis. Okey, apakah kaedah bertulis ni? Iaitu proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Kat mana tulisan dan lakaran ni? Maklumat ini diperolehi daripada
dinding-dinding gua. Dinding-dinding gua, kayu, batu dan juga bahan-bahan bercetak. Orang zaman-zaman dulu dia duduk dalam gua tu, dia tulis kan. Kita kena kaji lah tulisan-tulisan tu. Bukan dekat dinding gua saja, di kulit kayu ke, batu bersurat. Batu bersurat. Macam mana orang zaman dulu menulis di batu? Itulah menariknya tentang sejarah ni. Apa yang mereka nak tahu daripada tulisan dan lakaran tersebut? Okey, langkah pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Pastikan dinding-dinding gua tu bukan dilukis oleh orang zaman sekarang. Kena pastikan. Batu bersurat tu ialah batu bersurat yang memang diperoleh di tempat-tempat yang di tapak-tapak sejarah. Kena pastikan. Langkah kedua, mengumpul sumber sejarah berkaitan dengan tempat ini, berkaitan dengan batu bersurat tersebut. Langkah ketiga, apa dia? Betul, mentafsir maklumat dalam sumber. Kalau batu bersurat tu tertulis tulisan Jawi, ahli sejarah akan mentafsir apakah maklumat yang terkandung dalam batu bersurat tersebut. Kalau ahli sejarah tu mengkaji dinding-dinding gua, lukisan-lukisan di dinding gua, ahli sejarah akan cuba sedaya upaya untuk mentafsir apa maksud di sebalik lukisan di dinding-dinding gua tersebut. Best kan? Best sebenarnya. Okey. Dan langkah yang keempat, membuat penulisan. Ahli sejarah ni lepas dikaji, dia akan buat penulisan lah. Berdasarkan kajian saya di Gua Niah contohnya, maksud lakaran-lakaran ini ialah mereka akan cuba tafsirkan lah, dan menghasilkan sebuah buku berkaitan dengan sejarah. Dapat tak? Ada berapa kaedah penyelidikan sejarah? Ada 3. Yang pertama, kaedah arkeologi. Yang kedua, kaedah lisan. Yang ketiga, kaedah bertulis. Penting tak kaedah-kaedah ini dilaksanakan? Sangat penting. Kerana sejarah dapat dikaji, dapat dibuktikan melalui 3 kaedah ini. Okey, jadi ahli sejarah akan menggunakan ketiga-tiga kaedah ini untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Baiklah, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu telah cuba sampaikan kepada kamu berkaitan dengan tajuk kaedah penyelidikan sejarah. Sekiranya kamu tidak faham, kamu boleh bertanya dengan cikgu melalui WhatsApp ataupun guru yang mengajar sejarah di kelas kamu. Kalau kamu lihat, pada minggu ini tidak ada modul, sebab modul kita pada minggu lepas, minggu 1 dan minggu 2 telah kamu siapkan. Pada kali ini, cikgu ada 2 tugasan untuk kamu. Banyak ke? Takkan. Tugasan dia mudah saja. Okey. Tugasan yang pertama, kita akan gunakan buku tulis sejarah. Cikgu tak pernah bagi tahu lagi buku tulis sejarah kan. Okey, kali ini cikgu akan bagi tahu kita akan gunakan sebuah buku karangan, bukan buku sains, buku karangan. Okey. Untuk kali ini kita akan gunakan buku karangan ini untuk buat sedikit latihan. Cikgu akan berikan soalan nanti. Baiklah, soalan yang pertama. Terangkan pengertian sejarah. Terangkan pengertian sejarah. Soalan yang kedua, nyatakan sumber sejarah dan contoh-contohnya. Nyatakan sumber sejarah dan contoh-contohnya. Soalan yang terakhir, senaraikan 3 kaedah penyelidikan sejarah. Senaraikan 3 kaedah penyelidikan sejarah. Mudah kan? Ada 3 soalan. Okey, cikgu harap kamu dapat buat dan lengkapkan. Cikgu harap kamu dapat buat dan lengkapkan di dalam buku tulis sejarah yang cikgu tunjukkan tadi.
Okey, tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua ini menarik sikit. Okey, selepas saja kamu lengkapkan buku latihan kamu yang tadi tu kan ada 3 soalan, cikgu nak kamu rakamkan video pendek menunjukkan kamu membentangkan jawapan yang telah kamu siapkan tadi. Boleh ke tidak? Selalunya dah masuk ni minggu ketiga kan, minggu ketiga, 3 minggu dah kamu tengok cikgu je. Untuk minggu ni cikgu nak tengok kamu pula. Cikgu nak tengok kamu membentangkan jawapan yang telah kamu lengkapkan tadi. Mudah je. Apakah pengertian sejarah, nyatakan sumber sejarah dan contoh-contohnya. Dan soalan yang terakhir, berikan 3 kaedah penyelidikan sejarah. Kamu nyatakan jawapan-jawapannya tadi dalam video kamu. Boleh kan? Cikgu akan tunggu video kamu. Cikgu nak tengok lah. Cikgu nak kenal lah muka-muka kamu kan. Walaupun kita dah pernah jumpa kat sekolah, tapi kelas yang cikgu mengajar mungkin cikgu tak pernah. Jarang cikgu masuk. Kali ni cikgu nak melihat wajah-wajah kamu kat rumah sana. Boleh? Sportingnya sikit. Okey? Itu saja untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan, insya-Allah, dalam kelas sejarah yang seterusnya. Duduk rumah, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.